يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung pengajian kitab Tanbihul Ghafilin pada muka surat 367. Wa qala musannifu Syekh Abdul Lais As-Samarqandi fi kitabih fi Darain al-Amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man azza musaban kana lahu mithlu ajrihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi al-aziz, Man azza musaban kana lahu mislu ajrihi. Ejaan bahasa Melayu man azza musyaban. Kalau dapat buangkan H, kalau tuan-tuan dah tahu tidak mengapa, tinggalkan musyaban. Pastikan tuan-tuan baca dengan bacaan musaban, bukan dengan huruf shin. Mesti dibaca dengan huruf sad. Musa, sa. Kalau musyaban, dia jadi seorang pemuda. Maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghibur orang tertimpa bala, musibah. Bala nah, sebenarnya bala, bahasa bala. Bala mungkin kayu bala, mungkin ada yang tidak faham. Tapi bala di sini adalah bala, iaitu ujian. Tertimpa bala, musibah, maka ia mendapat pahala sama dengan orang yang terkena musibah itu. Musaban di sini adalah musibah,
Tapi kalau tuan-tuan baca dengan musyaban, dengan ejaan SHA tadi, maka maknanya terus lari. Musyaban menjadi pemuda daripada syabab. Dia tak jadi musibah. Bila kita baca dengan musaban, maka di situ dia maksud tidak lari langsung bertepatan dengan apa yang hadis Nabi SAW sebut. Siapa yang menghibur orang tertimpa bala musibah, musaban adalah musibah, maka ia mendapat pahala sama dengan orang yang terkena musibah itu. Musibah ini adalah ujian. Sama juga dengan bahasa, dalam bahasa Arab selalu kita sebut bala'ullah. Idfa' annil bala' wal waba'. Itu doa daripada hadis Nabi SAW. Idfa' annil bala' wal waba'. Bala di situ juga adalah ujian daripada Allah. Musibah juga salah satu di antara ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa tak kita mendapat musibah? Biasa tak kita mendapat ujian daripada Allah? Tiap-tiap hari kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian apa? Musibah apa? Kadang-kadang rasa malas nak solat. Kadang-kadang rasa ya Allah, nak buat solat sunat 2 rakaat pun rasa malas. Nak tunaikan solat sunat witir 1 rakaat pun rasa malas. Nak tunduk sujud rukuk pada Allah dalam erti kata kita taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain daripada tunaikan solat wajib. Allahu Akbar. Musibah dah, ujian dah, ujian juga. Tapi ada saudara, ada sahabat kita yang Allah bagi musibah yang lebih berat juga, yang agak berat juga. Rumah terbakar. Musibah tak? Musibah. Anak bawa kereta sebiji van. Ada anak yang kedua, ada anak ketiga, ada cucu dalam tu, ada isteri. Bawa aksiden, habis ke semua meninggal. Musibah tak? Musibah. Allah datangkan tsunami. Allah datangkan makhluk yang namanya tsunami. Negara kita kena tak? Kena. Saudara kita terlibat, kena tak musibah ni? Kena. Saudara Islam kita di Aceh, ya Allahu Akbar. Lama mana dah Aceh, Tuan Haji? 10 tahun ada ke? Sampai lagi 2004, 6 tahun, 7 tahun dah. Rasa sekejap masa berlalu, tetapi musibah yang Allah turunkan, ujian yang Allah turunkan pada hamba-Nya itu, dalam hadis Nabi SAW ini, kalaulah kita menggembirakan saudara sahabat kita yang kena musibah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ini,
kita pun mendapat pahala ganjaran daripada Allah, balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiran kita mendapat musibah, jiran kita mendapat ujian daripada Allah, mendapat kecelakaan daripada Allah, ujian daripada Allah. Kita nak gelak ke? Hehehe, pada muka hang. Gelak. Hari tu aku kata dah kat hang, hang tak mau dengar. Itulah duk ejek. Padan muka hang, bawah hantau langit tinggi rendah. Oh kata. Tu kita dengan jiran. Masuk tak dalam konteks hadis ni, dapat tak balasan pahala dengan Allah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak termasuk. Orang macam tu tak termasuk. Tu tak terpakai seduit, tak terpakai sekupang. Tu tak laku. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, jiran yang perangai macam ni tak laku di sisi Allah. Allah tak pandang orang macam ni. Hamba Allah yang turut tepuk tangan. Oh, very good. I'm clapping you now. Best, very good. Baru hantau dapat ujian macam ni. Allah uji hang, suka. Suka kita dengan dia. Tidak, ini tidak termasuk dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut macam ni. Tapi kalau kata dia mendapat ujian, dia mendapat musibah, dan kita baca hadis ini pada pagi ini, kita ambil take for granted. Apa dia take for granted ni? Siapa tahu? Tolong abang Azad take for granted ni. Ambil kesempatan bukan? Ambil apa? Ambil peluang. Ambil mudah. Kalau kata kita baca hadis ni pada pagi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita ambil buat tak tahu, ambil buat mudah, buat halal balai, dengar macam tak dengar, mengaji macam tak mengaji. Ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan, jangan duk tumpang seronok, tumpang gembira, tetapi kita kena menggembirakan saudara, jiran, sahabat, rakan, karib, teman, adik-beradik umat Islam. Kita tolong menggembirakan dia yang dapat musibah. Tolong gembirakan dia. Dia sudah diuji oleh Allah, hatinya sudah remuk, sudah rasa, ya Allah. Taulah bila orang dapat musibah, contohnya rumah terbakar. Rumah terbakar, tuan-tuan. Kena pula dalam rumah tu ada anak, ada isteri yang mati terbakar. Allahu Akbar. Kita tak boleh nak rasa feeling dia masa tu, kita tak boleh nak touch, tak boleh, tak sama. Tapi kita ambil peluang di situ, ambil peluang dengan beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kita tolong menggembirakan orang yang mendapat ujian daripada Allah, yang mendapat musibah daripada Allah. Sebab dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Ad-dal 'ala khairi kafa'ilihi. Macam mana hadis ni? Contohnya gini, tuan-tuan. Saya mengajak, saya baca kitab ni, kita baca kitab ni sama-sama pada pagi ni, yang kata ad-dalul al khairi kafa'ilihi ni. Kita baca kitab
Syekh Abu Lais As-Samarqandi, Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai, peringatan bagi orang yang lupa. Tapi adakah kita yang mengarang kitab ni? Adakah kita yang menulis kitab ni? Tak. Kita sedikit habuk pun, setitik peluh pun kita tak keluar nak mengarang kitab ni. Yang mengarang orang lain, yang mengeluarkan idea untuk mengarang kitab Tanbihul Ghafilin yang hebat ini orang lain. Tetapi kita baca, kita faham, kita amal dan kita sebarkan apa yang ada dalam kitab ini pada orang. Sama tak pahala dengan orang yang menulis kitab ini? Sama pahala. Sebab tu Nabi SAW sebut ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Jadi kita muslimin muslimat, ada saudara sahabat kita yang seronok, jiran sebelah rumah, dia kaya, kereta 3-4 biji. Hak sebelah jiran seorang lagi ni kereta sebiji. Perasaan dengki ada, perasaan hasad ada, perasaan tak suka ada. Tiba-tiba Allah uji dengan jiran yang kaya ini, kereta hilang 3 biji. Tiga hilang. Oh, jiran sebelah kata, ish, bagus sungguh, Allah uji dia ni, bagi hilang kereta, tak ada kereta pada muka dia. Tu tak kena tuan-tuan, tu tak betul. Sama juga orang yang terlibat dengan bisnes, orang ahli perniagaan. Ya, orang Melayu kita, style orang Melayu kita berniaga tak sama dengan bangsa lain berniaga. Bangsa kita, saya kata kat bangsa saya lah, bangsa Melayu, senang. Orang Islam, orang kita berniaga, katalah saya buka kedai mi goreng, sekali ada orang lain mai buka sebelah kedai saya pun mi goreng. Hak sebelah kiri pun sekali dia mai berniaga nak buka pun mi juga. Jadi macam mana nak maju? Macam mana kita nak masa maju? Ada perasaan, oh dia buka mi goreng, orang mai jenuh lah, ramai orang mai makan, aku pun nak buka mi jugalah. Berbeza dengan Cina. Saya dulu berniaga sate, bukan saya nak berniaga sangat. Sepupu berniaga, dia tak ada orang nak tolong, dia panggil lah saya pergi tolong. Kata aku bukan biasa berniaga sate ni, nak suruh aku kibas, mana reti. Allah bandi kibas je lah, macam mana pun ribas gitu ya, masak. Aku makan sate biasa, niaga ni nak kibas tak erti. Tuan-tuan ingat senang nak kibas sate? Payah oh. Silap-silap tuan-tuan kibas sate, sate tu jadi arang. Bukan bakar dengan arang, sate tu jadi arang. Nak ada kena seni juga, nak kena belajar seminggu. Bukan boleh tahu nak tuan-tuan nak pergi ribas lagi tu dah. Nak kena pandai jaga api dia. Sekali kalau tuan-tuan duk buat ribas, tahu-tahu tengoklah sate jadi arang. Nak makan tak boleh. Sepasai dah sate jadi arang, mujur jadi arang. Kita bakar letak dekat lidi, api duk sambat. Bubuh 20 cucuk, tengok jatuh dalam arang. Daging ayam tu jatuh dalam arang. Sebab apa?
api duk makan dia punya batang lidi. Tuan-tuan tengok duk beralih, oh ada lagi lidi, duk rebah. Tengok daging jatuh dalam arang. Saya berniaga kedai Cina. Tuan-tuan terkejut. Tapi bukan duduk dalam kedai Cina. Kedai Cina sini kita duduk depan dia. Duduk jauh, agak jauh jugalah. Jalan tengah duduk sebelah ni. Saudara duduk tang ni. Cina minta berniaga sate. Suruh orang kita, orang Melayu. Dia tak mau Cina. Dia tak mau bangsa dia. Tu Cina yang kata Cahaya Nur Alif ni punya cerdik Allah bagi. Kita pun heran. Kita bukan tak cerdik, orang kita bukan tak hebat, tapi tak tahulah, tak kena tang mana pusat kunat mana tak kena dekat orang kita ni. Remote control tang mana yang tak betul. Cina dia buka kedai, dia panggil orang main berniaga tempat dia. Hang berniaga ayak saja, hang berniaga mi saja. Hang buatlah mi goreng ke, mi kari ke, mi Bandung ke, apa jenis-jenis mi. Hak ni sekali tak berniaga mi dah, berniaga kotiau pula. Hak ni jenis-jenis dia bihun. Sebab tu dia boleh maju. Tapi orang kita tidak. Orang kita jenis nak nampak sikit dia ni laku, kita pun pergi buka macam dia. Dulu heboh semua buka goreng pisang belakang. Seorang ni tang nu buka goreng pisang, sebelah tu lagi goreng pisang juga. La ilaha illallah. Kesianlah kawan kita yang duk berniaga buka tu. Yalah memang rezeki daripada Allah ustaz. Sama-sama berniaga. Hampirlah buka jauh sikit. Nu kat Kilang Taya nu ke. Tapi kita seronok bila dia sahabat, rakan, teman, jiran kita buka kedai laku, bukan main. Orang makan sedap, orang puji sedap. Sedaplah tuan masak, puan masak ni sedap. Allah nak main makan lagi lah. Tiba-tiba Allah uji, kedai tu terbakar. Kita clap, tepuk tangan, syok. Bagus, Allah bagi terbakar kedai dia, sekali orang main makan kedai aku. Ada yang lebih teruk orang kita. Ada yang lebih teruk orang kita tuan-tuan. Dia pi jumpa Tok Batin, pi cari Tok Batin. Orang asli Jalan Bentung. Pi cari Tok Batin, Tok Bomo orang asli, pi ambil ubat pelarih. Tuan-tuan tahu apa dia ubat pelarih? Nak cerita kat tuan-tuan. Seorang hamba Allah dulunya bekas orang kanan arwah bekas menteri KDN. Orang kanan dia, tak nak sebutlah siapa, dia dah meninggal. Tapi orang kanan ni masih ada. Dia buka satu kedai, nak berniaga di KL ni. Dulu di Chowkit ada satu bangunan tak siap, sekarang dah siap dah. Sapuan Plaza tu, di bawah tu dulu tak siap, jadi dia pemniaga bawah tu. Pi ambil dekat Tok Batin, minta ubat pelarih. Tok Batin bagi apa tuan-tuan? Siung babi, taring babi. Babi bila yang besar ni dia ada siung tepi. Tuan-tuan perasan tak? Ada siung dah tepi. Siung tu dia ambil, Tok Batin ambil jampi, pakai kat tengkok. Ni orang Islam kita, orang Melayu kita yang tak mahu bergantung pada Allah,
takut sangat musibah yang Allah nak turunkan, yang Allah nak bagi ujian. Takut sangat dengan ujian musibah Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut buka kedai tak laku, buka kedai tak laris, orang tak main makan. Sebenarnya bukan orang tak mau pergi makan, dah hang masak tak sedap. Kan? Masak tak sedap, macam mana kita nak pergi makan? Dah lah masak tak sedap, harga pun tinggi sangat. Itu tak betul tuan-tuan, tak kena. Jadinya muslimin muslimat, hadis ini mengingatkan kita, jika jiran dan sebagainya mendapat musibah, ujian daripada Allah, kecelakaan dan sebagainya, jangan kita tumpang seronok tepuk tangan. Tapi Nabi SAW sebut, hendaklah kita menggembirakan dia, menenteramkan dia, menyatakan kesabaran di atas ujian yang Allah bagi pada dia. Sambungan juga Rasulullah SAW bersabda, as-sabru salasatun, sabrun ala ta'ati, wa sabrun alal musibati, wa sabrun anil maksiyati. Faman sabara alal musibati hatta yaruddaha bihusni azaiha, kataballahu lahu salasami'atin. Tuan-tuan betulkan sikit kesalahan ejaan ni. Di situ dia tulis salasa. Salasa, ejaannya sa, lam sa, itu salah. Ejaan yang betul sa, lam alif, sa. Sa, lam alif, sa. Salasami'atin. InsyaAllah nanti saya semak sekali lagi, adakah tulisan ini, hadis ini begitu tulisannya. Tetapi sekadar ingatan saya, jika dalam al-adad wal ma'dud kita mengaji nahwu, grammar bahasa Arab, al-adad wal ma'dud, di situ mestilah menggunakan salasa, sebab dia menghubungkan dengan ratus. Mi'atin tu ratus. InsyaAllah besok saya akan beritahu. Salasami'atin darajatin wa man sabara ala ta'ati kataballahu sittumi'ati darajatin wa man sabara anil maksiyati kataballahu lahu tis'ami'ati darajatin. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung pada besok hari. Wallahu a'lam bissawab. Wa qala musannifu fid daraini amin. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا الله. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam agama Islam ini ya Allah. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah hati keyakinan kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyambung pengajian kitab Tamihul Ghafilin pada muka surat 367. Wa qala musannifu Syekh Abdul Lais As-Samarqandi fi kitabih fi ad-darain al-amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man azza musaban kana lahu mithlu ajrihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi al-aziz, man azza musaban kana lahu mislu ajrihi. Ejaan bahasa Melayu, man azza musyaban. Kalau dapat buangkan H, kalau tuan-tuan dah tahu tidak mengapa. Tinggalkan musyaban, pastikan tuan-tuan baca dengan bacaan musaban, bukan dengan huruf shin. Mesti dibaca dengan huruf sad. Musa, sa. Kalau musyaban, dia jadi seorang pemuda. Maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghibur orang tertimpa bala musibah. Bala sebenarnya bala, bahasa bala mungkin kayu bala, mungkin ada yang tidak faham. Tapi bala di sini adalah bala, iaitu ujian. Tertimpa bala musibah, maka ia mendapat pahala sama dengan orang yang terkena musibah itu. Musaban di sini adalah musibah.
Tapi kalau tuan-tuan baca dengan musyaban, dengan ejaan SHA tadi, maka maknanya terus lari. Musyaban menjadi pemuda, daripada syabab. Dia tak jadi musibah. Bila kita baca dengan musaban, maka di situ dia maksud tidak lari langsung, bertepatan dengan apa yang hadis Nabi SAW sebut, siapa yang menghibur orang tertimpa bala musibah, musaban adalah musibah, maka ia mendapat pahala sama dengan orang yang terkena musibah itu. Musibah ini adalah ujian. Sama juga dengan bahasa, dalam bahasa Arab selalu kita sebut bala'ullah. Idfa' anil bala wal waba. Itu doa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idfa' anil bala wal waba. Bala di situ juga adalah ujian daripada Allah. Musibah juga salah satu di antara ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa tak kita mendapat musibah? Biasa tak kita mendapat ujian daripada Allah? Tiap-tiap hari kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian apa? Musibah apa? Kadang-kadang rasa malas nak solat. Kadang-kadang rasa ya Allah, nak buat solat sunat 2 rakaat pun rasa malas. Nak tunaikan solat sunat witir 1 rakaat pun rasa malas. Nak tunduk sujud rukuk pada Allah, dalam erti kata kita taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, selain daripada tunaikan solat wajib. Allahu Akbar. Musibah dah, ujian dah, ujian juga. Tapi ada saudara, ada sahabat kita yang Allah bagi musibah yang lebih berat juga, yang agak berat juga. Rumah terbakar. Musibah tak musibah. Anak bawa kereta sebiji van. Ada anak yang kedua, ada anak ketiga, ada cucu dalam tu, ada isteri, bawa aksiden. Habis ke semua meninggal. Musibah tak musibah. Allah datangkan tsunami, Allah datangkan makhluk yang namanya tsunami. Negara kita kena tak? Kena. Saudara kita terlibat, kena tak musibah ni? Kena. Saudara Islam kita di Aceh, ya Allahu Akbar. Lama mana dah Aceh, Tuan Haji? 10 tahun ada ke? Sampai lagi 2004, 6 tahun, 7 tahun dah. Rasa sekejap masa berlalu, tetapi musibah yang Allah turunkan, ujian yang Allah turunkan pada hamba-Nya itu, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kalaulah kita menggembirakan saudara sahabat kita yang kena musibah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ini,
kita pun mendapat pahala ganjaran daripada Allah, balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiran kita mendapat musibah, jiran kita mendapat ujian daripada Allah, mendapat kecelakaan daripada Allah, ujian daripada Allah. Kita nak gelak ke? Hehehe, pada muka hang. Gelak. Hari tu aku kata dah kat hang, hang tak mau dengar. Itulah duk ejek. Padan muka hang, baru hantau langit tinggi rendah. Oh kata. Tu kita dengan jiran. Masuk dalam konteks hadis ni, dapat tak balasan pahala dengan Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak termasuk. Orang macam tu tak termasuk. Tu tak terpakai seduit, tak terpakai sekupang. Tu tak laku. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, jiran yang perangai macam ni tak laku di sisi Allah. Allah tak pandang orang macam ni. Hamba Allah yang turut tepuk tangan. Oh, very good. I'm clapping you now. Best, very good. Baru hantau dapat ujian macam ni. Allah uji hang, suka. Suka kita dengan dia. Tidak, ini tidak termasuk dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebut macam ni. Tapi kalau kata dia mendapat ujian, dia mendapat musibah, dan kita baca hadis ini pada pagi ini, kita ambil take for granted. Apa dia take for granted ni? Siapa tahu? Tolong abang Azad take for granted ni. Ambil kesempatan bukan? Ambil apa? Ambil peluang. Ambil mudah. Kalau kata kita baca hadis ni pada pagi ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita ambil buat tak tahu, ambil buat mudah, buat halal balai, dengar macam tak dengar, mengaji macam tak mengaji. Ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan, jangan duk tumpang seronok, tumpang gembira, tetapi kita kena menggembirakan saudara, jiran, sahabat, rakan, karib, teman, adik-beradik umat Islam. Kita tolong menggembirakan dia yang dapat musibah. Tolong gembirakan dia. Dia sudah diuji oleh Allah, hatinya sudah remuk, sudah rasa, ya Allah. Taulah bila orang dapat musibah, contohnya rumah terbakar. Rumah terbakar, tuan-tuan. Kena pula dalam rumah tu ada anak, ada isteri yang mati terbakar. Allahu Akbar. Kita tak boleh nak rasa feeling dia masa tu, kita tak boleh nak touch. Tak boleh. Tak sama. Tapi kita ambil peluang di situ, ambil peluang dengan nak beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kita tolong menggembirakan orang yang mendapat ujian daripada Allah, yang mendapat musibah daripada Allah. Sebab dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Ad-dal 'ala khairi kafa'ilihi. Macam mana hadis ni? Contohnya gini, tuan-tuan. Saya mengajak, saya baca kitab ni, kita baca kitab ni sama-sama pada pagi ni, yang kata ad-dalul al khairi kafa'ilihi ni. Kita baca kitab
Syekh Abu Lais As-Samarqandi, Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai, peringatan bagi orang yang lupa. Tapi adakah kita yang mengarang kitab ni? Adakah kita yang menulis kitab ni? Tak. Kita sedikit habuk pun, setitik peluh pun kita tak keluar nak mengarang kitab ni. Yang mengarang orang lain, yang mengeluarkan idea untuk mengarang kitab Tanbihul Ghafilin yang hebat ini orang lain. Tetapi kita baca, kita faham, kita amal dan kita sebarkan apa yang ada dalam kitab ni pada orang. Sama tak pahala dengan orang yang menulis kitab ini? Sama pahala. Sebab tu Nabi SAW sebut ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Jadi kita muslimin muslimat, ada saudara sahabat kita yang seronok, jiran sebelah rumah, dia kaya, kereta 3-4 biji. Hak sebelah jiran seorang lagi ni kereta sebiji. Perasaan dengki ada, perasaan hasad ada, perasaan tak suka ada. Tiba-tiba Allah uji dengan jiran yang kaya ini, kereta hilang 3 biji. Tiga hilang. Oh, jiran sebelah kata, ish, bagus sungguh, Allah uji dia ni, bagi hilang kereta, tak ada kereta pada muka dia. Tu tak kena tuan-tuan, tu tak betul. Sama juga orang yang terlibat dengan bisnes, orang ahli perniagaan. Ya, orang Melayu kita, style orang Melayu kita berniaga tak sama dengan bangsa lain berniaga. Bangsa kita, saya kata kat bangsa saya lah, bangsa Melayu, senang. Orang Islam, orang kita berniaga, katalah saya buka kedai mi goreng, sekali ada orang lain mai buka sebelah kedai saya pun mi goreng. Hak sebelah kiri pun sekali dia mai berniaga nak buka pun mi juga. Jadi macam mana nak maju? Macam mana kita nak masa maju? Ada perasaan, oh dia buka mi goreng, orang mai jenuh lah, ramai orang mai makan, aku pun nak buka mi jugalah. Berbeza dengan Cina. Saya dulu berniaga sate, bukan saya nak berniaga sangat. Sepupu berniaga, dia tak ada orang nak tolong, dia panggil lah saya pergi tolong. Kata aku bukan biasa berniaga sate ni, hang nak suruh aku kibas, mana reti. Allah bandi kibas je lah, macam mana pun kibas gitu ya, masak. Aku makan sate biasa, niaga ni nak kibas tak reti. Tuan-tuan ingat senang nak kibas sate? Payah oh. Silap-silap tuan-tuan kibas sate, sate tu jadi arang. Bukan bakar dengan arang, sate tu jadi arang. Nak ada kena seni juga, nak kena belajar seminggu. Bukan boleh tahu nak tuan-tuan nak pergi ribas lagi tu dah. Nak kena pandai jaga api dia. Lagi kalau tuan-tuan duk buat ribas, tahu-tahu tengoklah sate jadi arang. Nak makan tak boleh. Sepasai dah sate jadi arang, mujok jadi arang. Kita bakar letak dekat lidi, api duk sambat, bubuh 20 cucuk, tengok jatuh dalam arang. Daging ayam tu jatuh dalam arang. Sebab apa?
api duk makan dia punya batang lidi. Tuan-tuan tengok duk beralih, oh ada lagi lidi, duk rebah. Tengok daging jatuh dalam arang. Saya berniaga kedai Cina. Tuan-tuan terkejut. Tapi bukan duduk dalam kedai Cina. Kedai Cina sini kita duduk depan dia. Duduk jauh, agak jauh jugalah. Jalan tengah duduk sebelah ni. Saudara duduk tang ni. Cina minta berniaga sate. Suruh orang kita, orang Melayu. Dia tak mau Cina. Dia tak mau bangsa dia. Tu Cina. Yang kata Cahaya Nur Alif ni punya cerdik Allah bagi. Kita pun heran. Kita bukan tak cerdik, orang kita bukan tak hebat, tapi tak tahulah, tak kena tang mana pusat punat mana, tak kena dekat orang kita ni. Remote control tang mana yang tak betul. Cina dia buka kedai, dia panggil orang main berniaga tempat dia. Hang nega ayak saja. Hang nega mi saja. Hang buatlah mi goreng ke, mi kari ke, mi bandung ke, apa jenis-jenis mi. Hak ni sekali tak nega mi dah, nega kotiau pula. Hak ni jenis-jenis dia bihun. Sebab tu dia boleh maju. Tapi orang kita tidak. Orang kita jenis nak nampak sikit dia ni laku, kita pun pergi buka macam dia. Dulu heboh semua buka goreng pisang belakang. Seorang ni tangnu buka goreng pisang, sebelah tu lagi goreng pisang juga. La ilaha illallah. Kesianlah kawan kita yang duk berniaga buka tu. Yalah memang rezeki daripada Allah ustaz. Sama-sama berniaga. Hampirlah buka jauh sikit. Nu kat kilang tayar nu ke. Tapi kita seronok bila dia sahabat, rakan, teman, jiran kita buka kedai laku, bukan main. Orang makan sedap, orang puji sedap. Sedaplah tuan masak, puan masak ni sedap. Allah nak main makan lagi lah. Tiba-tiba Allah uji, kedai tu terbakar. Kita clap, tepuk tangan, syok. Bagus, Allah bagi terbakar kedai dia, sekali orang main makan kedai aku. Ada yang lebih teruk orang kita. Ada yang lebih teruk orang kita tuan-tuan. Dia pi jumpa Tok Batin, pi cari Tok Batin. Orang asli Jalan Bentung. Pi cari Tok Batin, Tok Bomo orang asli. Pi ambil ubat pelarih. Tuan-tuan tahu apa dia ubat pelarih? Nak cerita kat tuan-tuan. Seorang hamba Allah dulunya bekas orang kanan arwah bekas menteri KDN. Orang kanan dia, tak nak sebutlah siapa, dia dah meninggal. Tapi orang kanan ni masih ada. Dia buka satu kedai, nak berniaga di KL ni. Dulu di Chowkit ada satu bangunan tak siap, sekarang dah siap dah. Sapuan Plaza tu, di bawah tu dulu tak siap, jadi dia berniaga bawah tu. Pi ambil dekat Tok Batin, minta ubat pelarih. Tok Batin bagi apa tuan-tuan? Siung babi, taring babi. Babi bila yang besar ni dia ada siung tepi. Tuan-tuan perasan tak? Ada siung belah tepi. Siung tu dia ambil, Tok Batin ambil jampi, pakai kat tengkok. Ni orang Islam kita, orang Melayu kita yang tak mahu bergantung pada Allah,
takut sangat musibah yang Allah nak turunkan, yang Allah nak bagi ujian. Takut sangat dengan ujian musibah Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut buka kedai tak laku, buka kedai tak laris, orang tak main makan. Sebenarnya bukan orang tak mau pergi makan, dah hang masak tak sedap. Kan? Masak tak sedap, macam mana kita nak pergi makan? Dah lah masak tak sedap, harga pun tinggi sangat. Itu tak betul tuan-tuan, tak kena. Jadinya muslimin muslimat, hadis ini mengingatkan kita, jika jiran dan sebagainya mendapat musibah, ujian daripada Allah, kecelakaan dan sebagainya, jangan kita tumpang seronok tepuk tangan. Tapi Nabi SAW sebut, hendaklah kita menggembirakan dia, menenteramkan dia, menyatakan kesabaran di atas ujian yang Allah bagi pada dia. Sambungan juga Rasulullah SAW bersabda, as-sabru salasatun, sabrun ala ta'ati, wa sabrun alal musibati, wa sabrun anil maksiyati. Faman sabara alal musibati hatta yaruddaha bihusni azaiha, kataballahu lahu salasami'atin. Tuan-tuan betulkan sikit kesalahan ejaan ni. Di situ dia tulis salasa. Salasa ejaannya sa, lam sa, itu salah. Ejaan yang betul sa, lam alif, sa. Sa, lam alif, sa. Salasa mi'atin. InsyaAllah nanti saya semak sekali lagi, adakah tulisan ini, hadis ini begitu tulisannya. Tetapi sekadar ingatan saya, jika dalam al-adad wal ma'dud, kita mengaji nahwu, grammar bahasa Arab, al-adad wal ma'dud, di situ mestilah menggunakan salasa, sebab dia menghubungkan dengan ratus. Mi'atin tu ratus. InsyaAllah besok saya akan beritahu. Salasa mi'atin darajatin, wa man sabara ala ta'ati kataballahu sittu mi'ati darajatin, wa man sabara anil maksiyati kataballahu lahu tis'ami'ati darajatin. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung pada besok hari. Wallahu a'lam bissawab. Wa qala musannifu fid daraini amin. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atika ya Allah. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam agama Islam ini ya Allah. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati kami, tetapkanlah hati keyakinan kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.